Saya panas baran, saya tak ingat apa. Terbunuh bapa saya. Hindunisme. Adakah kita sedar akan budaya ini? Apakah kita sudah terjerat dalam budaya ini? Atau ia hanya mainan isu semasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama saya Nur Alia Afika dalam rancangan Pituhu. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang budaya Hindunisme, Dedalu atau kutuman bunga kepada masyarakat. Jadi hari ini turut bersama-sama saya dua panel yang diterbangkan khas daripada University Al-Azhar dan University Cambridge. Sebelum itu saya kenalkan panel khas. Di sebelah saya adalah Dr. Junaid. Sekarang ini dikenali dengan Ustaz Junaid yang diterbangkan khas daripada University Al-Azhar dan mengambil jurusan Sains Politik yang fokus pada Islam. Dan di sana gadis cantik jelita Dr. Adila dan diterbangkan khas daripada University Cambridge mengambil jurusan psikologi. Jadi suka untuk saya bercerita. Doktor-doktor ni hari ni nak berkongsi tentang isu budaya Hindunisme. Jadi saya nak bertanya dengan doktor sendirilah. Adakah doktor sendiri bersetuju dengan budaya Hindunisme ini lebih terdedah kepada golongan remaja sahaja atau golongan lain? Jadi apa pandangan doktor? Okey, baik. Soalan yang sangat bagus. Sebenarnya isu-isu Hindunisme ini kerap kali kita dengari yang pelakunya adalah kebanyakan dari golongan remaja. Saya akui dan setuju dengan itu. Namun kita tidak boleh menolak bahawa ia bukan hanya tertumpu kepada golongan anak muda. So macam yang kita tahu, Hindunisme ini merupakan satu fahaman atau budaya yang mengutamakan keseronokan sebagai nikmat hidup. Jadi bagi Dr. Adila pula bagaimana? Apa pandangan doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, pendapat Ustaz tadi, saya juga sependapat dengannya, iaitu penganut atau kaum Hinduism ini boleh kita katakan orang yang hidup hanya mengajar kenikmatan dunia sahaja dan mereka akan menghindari perkara-perkara yang tidak menyenangkan dan mereka juga mudah mengeluh bila menghadapi kesusahan. Okey, saya faham. Terima kasih doktor atas pandangan tersebut. Jadi bagi mengupas dari topik ini, sebelum itu saya nak mengajak doktor untuk kita lihat satu pengakuan daripada seorang insan yang terpilih. Jadi beliau adalah merupakan panduan akhir yang berkaitan dengan isu Hindunisme. Jadi saya pun mengharap agar isu ini dapat membuka mata masyarakat. Jadi mari kita lihat, tonton video yang akan disediakan. Silakan. Saya terjerat mula isu kes ni masa saya umur 18 tahun. So faktor daripada kawan-kawan kawasan perumahan saya, banyaklah perkara-perkara negatif yang saya buat start umur saya 18 tahun tu. Lepas saya habis sekolah, saya menghadapi tekanan yang mak bapak saya ni dia ada masalah keluarga lah. So ibu dan bapa saya bercerai. Diorang pun dah tak bagi perhatian lah semenjak daripada kes perceraian tu. Start daripada situ saya mulalah banyak luangkan masa dengan kawan-kawan saya. Kita orang banyak pergi private party liar, banyak terdedah dengan budaya seks bebas, minum arak, enjoy lah kita semua. So daripada situlah kawan-kawan saya start hasut sikit demi sikit. Maknanya bermulanya kisah hitam saya dekat situlah. Saya rasa segala keseronokan saya tu boleh tenangkan masalah saya. So kawan-kawan saya lah saya ada masa tu. Lepas tu terjebak pula dengan dunia ketagihan dadah. Kawan-kawan saya cakap, kalau kau ambil dadah ni kau akan sampai ke langit. Maknanya kau tenang lah. Maknanya kau hai apa semua. So saya cuba daripada hasutan kawan-kawan saya.
Lepas saya cuba, saya dah mula ketagihan yang sangat teruk, dan saya pernah overdose sampai saya pengsan dekat konsert. Sampai saya kehabisan wang disebabkan saya beli dadah je. Saya mula tak ada duit nak beli dadah, jadi saya jadi pusher. Jadi pusher, saya mulalah jual dekat budak sekolah, budak remaja. Kadang saya rasa bersalah juga, tapi saya nak buat apa, saya nak duit untuk saya isap dadah. Lepas saya jual dekat budak sekolah, saya pergi pula dekat kawan-kawan baik saya. Saya jual kat dia orang, saya kata benda yang sama macam mana kawan saya hasut saya dulu. Lepas saya jadi pusher, masalah saya makin lama makin banyak. Saya pun dah tak ada dekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan tak ada langsung dalam diri saya masa tu. Lepas daripada, saya minta maaf. Lepas daripada saya jadi pusher tu, saya balik rumah. Saya dah tak ada duit dah sangat masa tu. Masa saya balik rumah tu, bapak saya ada masa tu. Saya minta duit dekat dia. Lepas saya minta duit, dia tak bagi. Dia sekeras-kerasnya tak bagi. Dia tampar saya, dia pukul saya. Jadi saya panas baran, saya tak ingat apa. Saya terbunuh bapak saya. Ditangkap lah atas kes pembunuhan, kes pengedaran dadah. Jadi saya di sinilah saya sekarang jadi banduan akhir. Saya tunggu je sangat-sangat saya bila saya nak kena hukum gantung. So, sampai sekarang lah kawan-kawan saya yang saya agungkan dulu, yang saya banggakan dulu, tak ada, hilang mimpi. Okey, terima kasih atas sebutan video tadi. Jadi berdasarkan pengakuan itu tadi doktor, kita lihat dia sangat memberi impak negatif kepada pelaku budaya hedonisme ini. Dari pandangan Dr. Adila sendirilah, apa punca orang ni, punca orang tertarik dan terjerat ke dalam budaya hedonisme ini? Silakan. Okey, pada pendapat peribadi saya, hedonisme ini terbahagi kepada dua aspek, iaitu etika dan psikologi. Okey, psikologi ini merupakan satu fitrah manusia yang sentiasa memilih atau memikirkan perkara yang lebih memberikan kebahagiaan dari kesengsaraan. Dari segi etika pula, mereka berpendapat bahawa manusia perlu bertindak untuk mendapat kebahagiaan bagi memperolehi kehidupan yang lebih baik. Jadi, senang saya katakan sifat dalaman atau kepribadian manusia yang rasa tidak puas untuk sesuatu perkara yang menyeronokkan serta dunia yang sentiasa menghidangkan akan keseronokan berbanding kesengsaraan menjadi tarikan untuk terjerat dalam budaya itu. Bagi situasi Cik Amirul, dia mengatakan kurang perhatian dan kasih sayang daripada keluarga sejak kecil lagi. Dia terpengaruh kepada rakan-rakan sebaya dia. Mungkin ada yang kata jangan salahkan orang lain, tetapi dalam hal ini dia tiada bimbingan dan hidup dalam keadaan yang sangat stres, iaitu yang sangat tertekan. Okey, dia mungkin telah terjerat dengan budaya ini kerana untuk melupakan tentang masalah yang dia hadapi, dan dia juga mencari jalan mudah untuk bahagia juga macam kita semua. Okey, so jadi dalam peranan ibu bapa ni untuk mendidik anak-anak sangatlah memainkan peranan penting. Dalam masa yang sama, remaja juga harus bijak dalam memilih rakan sebaya serta peranan kerajaan dalam membasmi budaya hedonisme ini. So, tiga perkara ini merupakan punca budaya ini tersebar jika ia tidak diberi perhatian. Okey, terima kasih doktor. Jadi apa yang saya faham tadi, ada tiga perkara sebenarnya kan yang yang merupakan punca, dan salah satunya adalah ibu bapa serta rakan-rakan. Itu juga saya pernah dengar kehidupan ini bagai pilihan, tak semestinya kita ini dicorakkan daripada ibu bapa atau dicorakkan daripada kawan-kawan kita akan jadi macam tu.
Okey. Jadi saya nak tanyalah kepada Dr. Junaid ya. Berkaitan dengan situasi Encik Amirul tadi, fahaman budaya Hinduisme menurut pandangan Islam, adakah ia budaya atau fahaman yang dibolehkan dalam Islam sebenarnya? Boleh dipersilakan. Okay. Untuk soalan ini, so daripada pandangan Islam, konsep budaya hedonisme ini merupakan cara hidup yang mengagendakan keseronokan sebagai tujuan utama hidup. So untuk mereka menilai hakikat yang tidak mendatangkan keseronokan, maka ia dianggap salah. Islam sama sekali tidak sependapat dengan fahaman hedonisme ini, dan Islam sendiri jelas sekali tidak mengajar hal seperti ini. Potongan ayat dari surah Hud ayat 116 bermaksud, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa, dan Islam melarang sekeras-kerasnya untuk terjebak dalam budaya ini. Makna dekat sini sebenarnya Islam melarang dalam budaya Hinduisme ini. Jadi itu sebenarnya para penonton perlu ambil iktibar dan perlu ambil tahu tentang budaya Hinduisme ini. Jadi seterusnya soalan yang saya ingin bertanyakan kepada Dr. Junaid, adakah budaya ini merupakan fahaman atau budaya moden pada masa ini, ataupun sebenarnya ia adalah fahaman yang dah lama kita amalkan sebenarnya? Okey, untuk soalan ini, sewaktu Islam mula berkembang, terutama di tanah Arab, gejala sosial dan amalan buruk seperti minum arak, pelacuran, hiburan yang melampau dan sebagainya di kalangan masyarakat Arab jahiliyah begitu ketara. Kedatangan Islam dapat membendung dan perkara berjaya diatasi. Jadi budaya atau fahaman hedonisme ini bukan satu benda baru dalam kehidupan kita. Seperti situasi Encik Amirul ini, dengan tekanan hidup yang dia telah hadapi, bermula dengan pergaulan bebas, minum arak, parti liar, seks bebas dan pengambilan dadah, sehingga mengakibatkan pembunuhan. Ini merupakan salah satu kesan negatif daripada budaya hedonisme. So, kepada masyarakat di luar sana, terutama golongan Muslim, Islam melarang perkara ini, dan kita haruslah menjaga diri kita agar tidak terjebak dalam perkara ini. Saya faham. Maksudnya sekiranya seseorang itu pun telah terjebak, masih ada peluang sebenarnya. Betul tak, Doktor? Ya, betul. Jadi terima kasih sangat-sangat kepada Dr. Junaid atas perkongsian yang dalam tak sedar sebenarnya ia telah memberi kesedaran kepada kita. Dalam sudut masyarakat sendiri, dia menolak perkara ini, dan sebagai kita ni Muslim, saya Muslim, Doktor Muslim, sebenarnya juga dilarang oleh agama untuk mengamalkan budaya atau fahaman ini. Jadilah saya nak tanya, apa saranan dan langkah yang perlu diambil bagi membasmi penularan fahaman atau budaya ini dalam kalangan ahli keluarga ataupun dalam masyarakat? Gerakan dakwah agama perlu dipertingkatkan dalam kalangan masyarakat, terutama golongan remaja. Okey, sedikit tambahan dari saya. Langkah-langkah atau pesanan di luar sana tentang budaya ini, ahli keluarga terutama ibu bapa boleh mempraktikkan perilaku yang betul dan menunjukkan model peranan yang baik kepada anak-anak. Jadi penyelidikan telah menunjukkan bahawa tingkah laku kanak-kanak berkait rapat dengan penjaga mereka. Dengan ini, ibu bapa boleh mendidik anak-anak mereka tentang keburukan budaya hedonisme ini. Hal ini akan mengelakkan anak-anak daripada terjerat ke dalam budaya hedonisme. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada dua doktor yang telah menjadi panel kita pada hari ini. Sedikit sebanyak perkongsian dari kedua tetamu ini telah membantu kita, membuka mata kita tentang budaya Hinduisme ini sebenarnya. Apa dia, apa saranan, apa langkah-langkah dia. Jadi sebenarnya ia membantu masyarakat luar sana tentang budaya Hinduisme ini.
Jadi terima kasih Dr. Junaid dan Dr. Adina atas perkongsian, atas masa yang diberikan dalam rancangan People Hope ini ya. Jadi terima kasih juga kepada penonton di luar sana dan semoga kita bertemu lagi dalam rancangan People Hope. Kasih sayang datang dari hati untuk ke hati. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.